Assalamualaikum. Lama dah tak buat bersiaran, cik. Nak update sikit lah. Saya tu buat video 2-3 minggu sudah. Hari ni nak pergi klinik. Minggu sudah pergi klinik sebab sakit lutut. Lepas tu tanya doktor lah pasal sakit yang saya pernah bagi tahu sebelum ni kan. Jadi doktor tu bagilah macam, saya cerita sikit lah macam mana sakit tu. Lepas tu doktor tu bagi macam satu questionnaire ataupun macam soal selidik lah, borang soal selidik. Jadi saya isilah borang tu. Dia nak tengok saya punya tahap sakit tu lah. Jadi tulisan yang saya buat tu, isi borang soal selidik tu. Kemudian doktor tu check lah untuk nak tahu dia punya tahap tu. Jadi ni keputusan dia adalah kat sini. Nanti saya bacakan lah. Dia nak check 3 benda lah kat situ. Borang soal selidik tu untuk check kemurungan, anxiety dengan stres. Jadi keputusan dia, stres sederhana, anxiety teruk, kemurungan sangat teruk. So dah sangat teruk tu, dia buatlah referral letter untuk pergi psychiatric klinik lah. Cek secara keseluruhan. Doktor tu kata, doktor yang klinik ni lah cakap dia suspect bipolar disorder. Tapi dia tak sure, dia tulis kat sini tu untuk surat yang refer ke psychiatric tu. Surat ni pergi ke psychiatric, klinik psychiatric ni, dia tulis major disorder apa tah. Hari ni lah nak perginya. Major depression apa benda tak tahulah, tak dapat nak tengok. Tapi dia sebenarnya suspect bipolar sebab dia kata daripada segi sejarah apa, dia kata ada family pun ada sakit yang sama. Kemungkinan besar lah bipolar disorder. Tu kata kat doktor tu, selama ni tu dia tanya kenapa tak jumpa doktor sebelum ni. Dia kata tak terfikir pun nak dapat rawatan doktor kan sebelum ni, sebabkan bila sakit tu memang duduk rumah je, tak ada nak keluar apa semua kan. Tak jadi macam kes adik tu jadi macam ganas apa semua, tak ada. Jadi saya dia sebutlah pasal keluarga dia saka semua. Tu yang doktor tu kata benda ni, kalau yang bipolar disorder ni memang ada genetik. Maksud dia tu mungkin daripada disebabkan keturunan sama. Tu yang dia suspect bipolar disorder. Tu dia kata baik pergi sana biar doktor pakar yang tentukan lah apa sebenarnya kan. So hari ni nak pergilah saat lagi. Lepas abangnya balik, dia pun ada appointment dengan doktor sebab sakit lutut. Minggu sudah pergi pun sebab sakit lutut lah. Tu yang lepas dah jumpa doktor tu, tanya sekali tu yang dia bagi borang soal selidik suruh buat tu. Tak tahu pula, senang je, tak ada pula doktor tu macam petikaikan apa-apalah kan. Ini pun nasib baiklah ada WhatsApp ni lah, TKC yang bagi tahu, yang nasihat kat saya suruh pergi tanya doktor, dapatkan rawatan kat pergi klinik lah, cuba tengok. Sebab selama ni tak pernah tak fikir pun nak pergi doktor, nak buat rawatan. Biasanya yang sebelum ni ikut cakap mak dengan bapak ya kan. Kalau dia orang ada buat untuk keluarga, family, untuk saka, rawatan perubatan Islam semua dah pernah buat. Ni first time nak pergi untuk rawatan psikiatrik lah. Harap tak berulang. Lepas dah dapat rawatan ni, doktor dah tentukan apa sebenarnya, mungkin dah bolehlah dapat ni. Itulah sakit lutut tu pun doktor suruh exercise lah. Memang sakit lutut sangat-sangat. Sebelum ni adalah sakit tapi tak teruk ni. Dia kata mungkin lutut tu dah ni lah kan, dah haus. Tu ada appointment. Tu
So dia kata dia cadangkan buat pemeriksaan hospital klinik ni berkala lah, setahun sekali macam tu. So bulan 6 nanti ada, bulan 6 ada pemeriksaan, so test darah lah, cek darah semua ujian-ujian yang dia suruh buat. Kemudian 6 bulan 10 untuk yang test tu, darah, ambil semua darah, and then dia suruh puasa apa semua. And then 5 bulan 11 nanti appointment doktor lah, dia nak tengok semua tu lah. Bagus juga, memang cadang nak pergi dengan doktor tu, nak minta yang annually kan, check medical tu, nak suruh dia check semua lah. Sebab sebelum ni check darah tinggi tak ada, kecil manis pun tak ada apa, tak ada masalah. Ni pun dia suspect jantung pun mungkin ada masalah, sebab bila dia tanya pasal yang latar belakang, ada adik yang ada masalah jantung dan juga saraf. So dia nak check juga yang tu, sebab semuanya dia sangkut paut dengan keturunan kan. Kalau ada saudara adik kita ke mak bapak kita yang sakit certain things tu, jadi dia kata tu nasib baiklah juga pergi, sebab sakit lutut ni tidak banyak test dia nak buat ni. Hopefully semua okey lah. Cuma lutut tu dia tak boleh nak buat apa lah, cuma boleh setakat sapu ubat and then kurangkan berat badan tu, sebab dia stres lutut tu kan, tertekan tu yang dia ni. Tapi tu yang beli basikal tu dia kata cari kira senam yang low impact, supaya tak stres bahagian lutut dia tak sakit. Sebenarnya pun sama, doktor pun suggest benda yang sama. Kebetulan dia pun doktor tu suggest sebab dia ada kecil manis pun semua kan, memang doktor tu suggest cari low impact dengan exercise tu kan. Baik beli tu, doktor tu cadang beli yang doktor husband suruh beli bike tu. Itulah yang beli yang Hafiz try tu. Alhamdulillah lah, boleh okey kak. Seronok juga sebab dia stationary, tak payah nak keluar rumah, tak perlu nak pergi jogging apa semua. Just yalah, jogging pun selalunya kalau ikut suami pun bukannya awak jogging, just jalan ikut je dia. Takutlah apa-apa jadi kat dia kan, sebab dia pun ada sakit, kita tak berani nak biar dia seorang-seorang. Lega jugalah, at least tahu rupanya memang ada sakit. Pernah dengar bipolar disorder ni lama dah, dan dulu pernah juga baca dalam Reader's Digest ke apa ke, bila dia tengok dia punya simptom apa semua, rasa macam macam sama je macam sakit aku. Tapi tak pernah terfikir nak pergi jumpa doktor. Nasiblah seorang kawan ni yang bagi cadangan, pergi je dia kata, pergi check je kat doktor tu. Doktor pergi dekat bahagian psikiatrik ni, cuba macam dia pun ada problem, dia stres kan. Makan ubat semua baik dia kata. Dia cuma lepas tu manage macam seminggu sekali je. Dah lama tu baik dia kata, InsyaAllah. Alhamdulillah, terima kasih sebanyak lah. Sebab dia tu bulan minggu sudah sakit lutut begitu, cakap kat doktor tu sekali sakit tu, terus doktor tu bagi borang selidik semua. Rupanya memang semua ada, memang okey lah. So dia dah tengok tu, dia dah check semua tu, dia dah bagi surat refer letter tu. Surat ni lah, nak pergi sekejap lagi nak pergi kan, bawa surat ni. Dan dia orang tu lah, rasa mungkin betul kot bipolar disorder ni. Yang adik yang 2 orang tu memanglah 3 orang sebenarnya, dia orang ada rekod. Macam yang 2 orang tu, dia orang ada borak OKU sebabkan sakit dia lah. Dia adik yang lelaki tu teruk sikit lah, banyak kali juga keluar masuk hospital dekat Tanjung Rambutan tu, memang ada rekod lah. Yang lagi 2 orang ni ada sekali 2 kali lah pernah kena lah, pernah masuk yang pernah masuk seorang kan, seorang lagi tu cuma ada rekod je lah. Dan dua-dua orang dapat kad OKU lah disebabkan penyakit ni.
Dalam keluarga daripada 4 orang yang sakit macam ni, dan 4 orang lagi tak ada. Mungkin tak ada simptom lah, apa, nampak macam normal lah. Daripada 8 orang kami adik-beradik. Jadi kita tunggu putusan yang ni lah, untuk ni betul nak sahkan. Tu yang selalu sakit on and off tu, daripada zaman anak dara lagi dulu. Lepas yang paling first time yang paling kena mula adik. Masa tu tengah matrik USM, cuti matrik lah, matrik 1. Masa tu tengah matrik 1, cuti bulan 12 kan, tahun 85. First time tu adik yang kena. Dia yang kena dululah. Tak tahu punca apa benda sebenarnya, tak tahu. Balik-balik masa cuti tengok dia keadaan dia macam tu, terkejut lah, sebab tak pernah kan. Selalunya sebelum ni adalah saudara sepupu lah yang kira rapat yang sakit, tapi dia macam dia terlantar, dia tak boleh berjalan, dia tak boleh bergerak macam tu. Dia macam mana benda ni macam dia kena, dia setiap orang tu lain. Dan macam sister ni kena masa tu, dia jadi macam dia meracau-racau, dia cakap yang bukan. Satu taman tu lah sampai tahulah kes tu macam kena tu. Teruk jugalah, panggil ustaz, panggil ni, dia orang bang kat rumah apa semua. Itu pertama kali kita tengok, paling teruk lah. Dia macam jadi last sampai satu tahap tu, 2-3 hari tu, bapak pun sampai terikut-ikut. Lalu bapak sendiri pun terikut-ikut, sampai dia pun sama ikut macam tu juga. Tak tahulah kenapa. Masa tu tak tahu kan, terkejut tengok sampai last takut, rasa takut sangat, lari pergi rumah jiran sebelah tu. Dia orang pun tolonglah bacakan Yasin lah segala kat kita kan, buat tengok kita pun macam takut kan. Jiran sebelah pun dia orang bertolong lah. Nasib baiklah ustaz tu, yang sebelah tu ustaz, guru besar. Dia memang banyaklah ilmu kan, dia baca semualah ayat Quran apa segala. Lepas tu baru rasa tenang sikit. Tapi takut nak balik sebab adik duduk meracau-racau kat rumah. Ramai orang datang, jiran, kawan bapak, semua cikgu-cikgu kan area tu. Masa tu duduk taman kalian. Bila ingat balik rasa macam ya Allah, terkejut sebab sian tengok adik ni tu kan. Dia cakap bukan dia macam bercakap non-stop, mulut dia tak boleh dia macam tak penat, tak ada tidur, tak ada apa. Dia tak boleh tidur. Dia orang cuba bagi air nak dia tepis air tu, bagi dia nak bagi dia tenang kan. Dia orang dia tepis air tu, tak minum. Dia tak nak minum air tu. Macam dia tahu, tak tahu macam mana. Dia orang lah cerita, sebab saya memang duduk menyorok kat rumah jiran sebelah, tak berani nak berhadapan keadaan macam tu. Lala saya dengar bapak saya pun terikut-ikut kan, macam dia berdialog dengan adik saya, berbalas-balas. Lala bapak saya pun macam jadi sama juga, jadi macam tu juga. Dia tu yang last lah, mak tak tahu apa nak buat. Telefon mak saudara yang dekat kampung kan, so dia orang datang ambil. Tu dia orang datang lah dengan arwah opah tu, datang dengan van, bawa bapak. Pujuk lah bapak pun dah jadi van tu, adik pun bawa masuk van. Dia orang tak nak melawan lah, paksa juga masuk dalam van. Semua kita orang ikut, adik semua kunci pintu rumah semua, ikut dia orang balik naik van. So bawa balik dengan kereta bapak tu, ada saudara tu tolong bawa kan. Yang lain kita orang ikut dengan kereta. Dia orang ni semua naik atas van, pegang macam bapak kena pegang, adik pun kena pegang. Dia meronta-ronta kan, dia orang ikat dia tangan. Aduh, memang sedih sangat bila ingat balik. Rasa macam tak mahu ingat benda tu berlaku. Sebab masa tu kita pun tak ingat, bawa baju pun main bungkus-bungkus je, bubuh je dalam kain. Ingat bubuh dalam kain batik pun bungkus je segala apa yang nak bawa balik kampung. Allah, bila ingat je tu sakit tu dah ada. Sedih sangat rasa tengok keadaan macam tu.
Orang yang pernah ada keadaan macam tu, pernah alami saja yang faham macam mana. Tak boleh nak cerita. Kalau cerita memang sedih sangat. Tak tahu keadaan tu. Macam sampai ingat masa bapak nak naik tu, opah ke, arwah opah cakap ni ada orang yang dengki apa benda tu. Dia cakap, dia tuduh macam tu lah, ada orang dengki. Dia tak berani nak cakap apa. Tak tahu nak cakap apa masa tu. Betul-betul jadi macam keliru tengok keadaan macam tu. Bapak macam tu, adik macam tu. Asal cuma adik, lepas tu lah. Itu mula-mula yang jadi first time, pertama kali yang jadi teruk. Yang mula-mula lah, start daripada situ. Lepas tu lah on and off kita orang semua sakit. Yang mana yang sakit selalunya saya, adik saya nombor 2 tu, dan adik yang bongsu, yang second bongsu. Kami 4 orang yang selalu on and off sakit. Dan bapa adalah 2-3 kali juga sakit lepas tu. Lepas tu baik. Dia kuat semangat juga bapa tu. Dia boleh lawan. Harap dapat kali ni pergi doktor ni okey lah. Tapi kalau ikutkan adik saya nombor 5 tu, yang adik yang nombor second bongsu tu, yang lelaki tu, dia kalau ikut istilahnya schizophrenia, benda tu yang dia dengar orang cakap berbisik kat telinga tu. Ada istilah psikiatri tu tapi tak ingat. Schizophrenia something like that. Dia sakit tu ada. Tu dia dengan adik yang last bongsu tu dapat kad OKU lah sebab sakit ni. Memang ada rekod kat Tanjung Rambutan lah, hospital Tanjung Rambutan. Okey lah, saya sampai setakat ni je lah dulu. Mungkin nanti saya akan update. Jadi itulah antara sebabnya yang saya selalu sakit on and off. Banyak kali saya cakap kat kawan-kawan pun, kadang saya okey, kadang saya tak okey. Macam hari ni saya okey, so tak okey. Tapi yang last yang teruk tu, itulah start daripada 2017 tu, bulan Disember sampai puasa yang baru ni, 2 tahun lebih sakit. Bukan sakit sepanjangan, dia kadang okey, sehari 2 hari sakit, lepas tu 2-3 hari tu okey, sehari. Biasanya dia selang-seli macam tu, tapi tak tentu macam tu lah. Sebelum ni sakit juga, tapi macam dah setahun tu macam sekali atau 2 kali kena. Bila kena tu 2-3 minggu ke 2-3 bulan, ikut keadaan. Kalau saya kuat, cepatlah baik. Kalau macam tak kuat, memang lambat baik. Macam tu lah selalunya. Ada yang memang saka, memang ada. Saka tu memang ada. Dan doktor pun kata kalau ikut istilah itulah, dia suspect bipolar disorder tu lah. Tapi dia kata biar doktor pakar ni lah, dia cuma tulis tu major depression je lah pada surat ni. Surat refer ni dia cuma bagi tahu dah buat yang kaji selidik semua kan. Dia kata sangat teruk, kemurungan sangat teruk. Anxiety tu teruk. Stres sederhana. Tu dari situlah dia tengok, dia kata nampak macam, kalau saya luaran orang nampak macam biasa, tak ada apa, tak ada sakit. Tapi sebenarnya mentally tak ada. So terjawab lah kan kenapa apa sakit saya sebelum ni. Cuma nanti saya akan update lah juga kalau dah tahu apa sebenarnya kan. Ikut ada betul-betul bipolar ke ada atau something else. Tapi memang ada lah. Tak minta kali ni dapat rawatan yang sepatutnya. Tak adalah sakit ni berulang lagi dah. Tak larat dah, umur dah 50-an. Mentally sakit memang susah. Secara luar nampak macam okey, tapi sebenarnya Allah seksanya Tuhan yang tahu. Kita berperang dengan diri sendiri. Berdialog macam mana tak tahu. Macam-macam benda fikir. Yang tu agaknya sebahagian daripada tu pun tanda penyakit tu rupanya. Yalah, tak sangka. Dah banyak berubat semua cara kampung ataupun perubatan Islam, tak pernah terfikir nak buat rawatan ni, doktor kan. Itulah pertama kalinya ni.
Nasib baik jugalah kawan tu bagi tahu cerita dia pun ada alami, dan alhamdulillah makan ubat semua baik. Dia cuma kena macam maintain lah, maintain lah tiap macam seminggu sekali makan ubat ke macam mana, dah lebih kurang macam tu lah dia cakap. Okey, terima kasih lah ya sebab dengar cakap saya, syok dengar tengok video ni. InsyaAllah nanti saya ni lah macam mana. Dah 2-3 minggu sudah tak dapat ni sebab tak sihat, sama tak dapat nak buat video. Ni lah baru dapat peluang. Okey kawan, terima kasih. Okey, nanti kita jumpa lagi insyaAllah. Bye. Assalamualaikum. Terima kasih ya.